Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada pensyarah subjek CTU 152, Miss Sharifah Sari binti Dato' Asal. Saya, Nur Fazlana Izadi binti Juseri, dari kumpulan 3 akan membentangkan hasil kertas kerja kami yang bertajuk Usaha Memupuk Kesedaran Tanggungjawab Sosial dalam Kalangan Rakyat. Ini adalah ahli dalam kumpulan kami. Pengenalan bagi tanggungjawab secara umum adalah memberi kesedaran kepada manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang sengaja maupun tidak disengajakan. Sosial pula membawa maksud segala yang berkaitan tentang kemasyarakatan yang bertujuan untuk mencapai objektif masyarakat yang sosialis. Bagi maksud tanggungjawab sosial pula ialah komitmen untuk secara sukarela membantu atau menyumbang kepada masyarakat lain. Dalam pengenalan ini juga, saya ingin membicarakan mengenai sikap masyarakat yang berdisiplin dan prihatin dalam kalangan rakyat di Malaysia. Antara sikapnya adalah masyarakat yang bertanggungjawab mematuhi perintah ketika perintah kawalan pergerakan PKP dijalankan ketika negara kita dilanda COVID-19. Rakyat ketika itu juga mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Seterusnya, isu hormat menghormati antara masyarakat berbilang kaum dan bangsa juga perlu diambil peduli supaya tidak berlaku isu perbelahan kaum yang berbeza. Dapat beberapa kepentingan yang perlu ditekankan dalam melaksanakan tanggungjawab sosial ini, seperti membantu kehidupan orang awam, dapat menggunakan isu masalah sosial dalam hidup bermasyarakat, dan kebersihan persekitaran kita juga dijamin. Seterusnya adalah objektif kajian yang terdapat dalam topik ini adalah menerangkan konsep tanggungjawab sosial, mengkaji faktor kurangnya kesedaran tanggungjawab sosial dalam kalangan rakyat, dan membincangkan usaha memupuk tanggungjawab sosial. Bagi konsep tanggungjawab sosial merupakan kemampuan refleksi seorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang kebaikan dan keadilan demi kesejahteraan hidup bersama. Selain itu, tanggungjawab sosial adalah salah satu perkara yang penting diterapkan. Hal ini kerana kepentingan mengamalkan tanggungjawab sosial adalah dapat membantu orang awam. Tidak hanya itu, pengalaman tanggungjawab sosial adalah untuk mengurangkan masalah sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan aktiviti kesukarelaan dapat sebanyak sedikit membantu generasi belia yang bertimbang rasa dan akur akan penggunaan masa mereka. Antara faktor kurangnya kesedaran tanggung jawab sosial ialah sikap peribadi. Sikap sombong dan pentingkan diri menyebabkan seseorang bertindak mengikut perasaan tanpa menghiraukan orang lain. Selain itu, sifat tamak dalam diri sesetengah individu yang membawa malapetaka kepada masyarakat sekeliling dan alam sekitar. Di samping itu, sikap segelintir masyarakat yang tidak mahu mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam. Masyarakat kini semakin memandang ringan akan tanggung jawab sosial. Mereka berpendapat bahawa sekiranya telah ada individu yang mempelajari ilmu tersebut, maka mereka tidak perlulah untuk mempelajari ilmu itu lagi. Contohnya, ilmu pengurusan jenazah yang semakin dipandang serong. Mereka beranggap bahawa dengan adanya kekitangan masjid dan hospital, mereka tidak perlu lagi untuk mengambil tahu tentang ilmu tersebut. Sekolah ataupun institusi pendidikan lebih cenderung untuk meningkatkan peratusan dalam akademik berbanding dengan sukan, yang telah mendorong para pelajar memandang serong akan nilai-nilai positif yang dapat diterapkan pada diri mereka apabila menyertai berbagai aktiviti. Pelajar juga akan lebih mementingkan diri mereka berbanding dengan keadaan sekitar, sekaligus ini akan menyempitkan lagi pikiran mereka. Selain itu adalah pendekatan tenaga pengajar yang salah. Pendekatan yang salah menyebabkan belia tidak cakna dengan keadaan semasa. Hal ini disebabkan tenaga pengajar terlalu terbawa-bawa politik ke dalam kelas dan menyebabkan para pelajar menggambarkan dunia luar dengan tanggapan yang salah.
Faktor seterusnya ialah kurang penekanan dari institusi kekeluargaan. Jika dilihat dari sudut yang berbeza, institusi kekeluargaan juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan anak-anak mereka cakna akan tanggungjawab sosial di dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, kurangnya didikan dari aspek perasaan boleh mengakibatkan mereka terdorong kepada kegagalan dalam memberikan reaksi yang sepatutnya selari dengan rasa empati. Lantaran itu, ibu bapa yang kurang memberikan galakan kepada anak-anak mereka merupakan salah satu asbab yang mendorong mereka untuk menghiraukan perkara yang berlaku di sekeliling mereka sekaligus memandang enteng tanggungjawab tersebut. Jelaslah bahawa kurangnya pendedahan emosi oleh ibu bapa mengakibatkan emosi belia pada masa kini terbantut. Selain itu, tekanan yang diberikan oleh segelintir ibu bapa terhadap membentukkan anak-anak mereka untuk sentiasa mendapatkan pencapaian akademik yang terbaik merupakan salah satu punca kepada sikap golongan belia yang tidak lagi mahu untuk melakukan tanggungjawab sosial. Kesan daripada didikan yang salah juga mendorong kepada anak yang tidak lagi akur akan kata kedua orang tua mereka. Beralih kepada faktor seterusnya iaitu kurang pendedahan daripada masyarakat. Merujuk dari kajian yang telah kami kaji, masyarakat kini kurang cakna akan keadaan dan situasi semasa masyarakat OKU akan kerana kurangnya pendedahan dan penyebaran hal pilihan mereka. Lanjutan itu, masyarakat cenderung untuk tidak melakukan apa-apa tindakan akibat kekurangan maklumat dan menyangka bahawa keadaan sesuatu masyarakat di dalam keadaan baik dan tidak memerlukan apa-apa pertolongan. Hal ini dapat dilihat daripada isu sosial yang sering tenggelam kerana timbulnya isu-isu semasa yang lebih menarik minat masyarakat seperti hiburan dan gosip yang menceritakan tentang idola dan artis yang diminati mereka. Kurangnya perkongsian akan tindakan yang diambil masyarakat yang lain juga menjadi faktor kepada kurangnya kesedaran tanggungjawab sosial akan kerana masyarakat yang lain. Sebagai contoh, apabila tiada disebarkan di mana-mana media massa akan sesuatu pergerakan sukarelawan membantu mangsa banjir atau apa bantuan yang lain, para remaja atau kanak-kanak tidak akan tahu bahawa itu adalah merupakan daripada salah satu tanggungjawab mereka untuk menghulurkan bantuan. Seterusnya, media massa. Media massa merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangkan tanggungjawab sosial. Media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk pemikiran setiap masyarakat. Selain itu, anasir-anasir negatif yang dipaparkan di media massa merupakan salah satu faktor yang mengurangkan kesedaran tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, suatu perbuatan yang dipertonton berulang kali. Hal ini dapat mempengaruhi tindakan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, ketika media massa mempromosikan budaya hedonisme dan gaya hidup yang glamour. Tidak hanya itu, media massa juga merupakan penyumbang utama kepada keruntuhan moral di kalangan masyarakat. Salah satu contoh pengaruh budaya ialah mengenakan pakaian tidak sewajarnya yang menyebabkan para remaja pada hari ini semakin lupa akan jati diri mereka. Assalamualaikum, saya akan mengatakan usaha memupuk kesedaran tanggungjawab sosial di kalangan rakyat. Yang pertama, peranan tenaga pengajar. Tenaga pengajar merupakan golongan kedua paling berpengaruh dalam hidup seseorang individu. Oleh itu, mereka seharusnya menjadi contoh studi teladan yang baik dan juga menjadi penggalak kepada perubahan yang lebih baik. Antara usaha-usaha yang dijalankan termasuklah nilai-nilai murni yang diterapkan dalam silibus mata pelajaran supaya menjadi tabiat seharian, bukan sahaja di bangku persekolahan, malahan di alam pekerjaan. Yang seterusnya, institusi pendidikan ataupun tenaga pengajar itu sendiri haruslah menjalankan aktiviti berbentuk komuniti yang boleh digalakkan kepada murid-murid supaya dapat menerapkan sifat-sifat nilai murni seperti empati, simpati dan selainnya. Aktiviti-aktiviti ini telah terbukti dalam berita harian yang menghuraikan aktiviti kesukarelaan membentuk belia bersifat memuda. Seterusnya, peranan ibu bapa. Ibu bapa merupakan individu paling berpengaruh dalam hidup setiap individu. Antara usaha yang dijalankan adalah bimbingan daripada kecil. Hal ini dapat mendidik setiap individu untuk melakukan aktiviti daripada kecil dan sehingga besar tanpa merasakan aneh. Baiklah, antara bimbingan yang dilakukan adalah menggalakkan anak-anak untuk menyertai melakukan aktiviti sama ada dalam rumah ataupun di luar rumah. Hal ini dapat meningkatkan nilai-nilai emosi dan nilai-nilai fizikal anak-anak itu sendiri.
Seterusnya ialah kurangkan unsur-unsur negatif di sekeliling mereka. Hal ini seperti yang dikatakan, dua pun merupakan individu paling berpengaruh. Maka setiap unsur-unsur negatif akan meningkatkan kesan kepada anak-anak dan akan dilihat pada tatkala mereka menginjak dewasa. Akhir sekali ialah amalan konsumsi perlulah sentiasa diamalkan biarpun sudah dewasa supaya dapat mengurangkan jurang di antara keluarga dan mengamalkan amalan-amalan positif sehingga dan dapat disebarkan ke masyarakat yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peranan masyarakat. Yang pertama, masyarakat perlulah bekerjasama dalam memupuk perpaduan antara kaum tanpa mengira agama atau bangsa. Yang kedua, apabila melakukan aktiviti kejiranan dan kemasyarakatan, masyarakat perlulah bersifat bersatu padu dan tidak berpecah belah, lebih-lebih lagi antara golongan yang muda dan yang tua. Yang ketiga, masyarakat perlulah bersikap lebih matang dan membimbing golongan belia agar tanggungjawab sosial tidak dilihat sebagai satu beban. Yang keempat, tidak membezakan antara umur dan memperlekehkan golongan yang muda. Hal ini akan menyebabkan golongan belia enggan menyertai dalam sebarang aktiviti kemasyarakatan. Dan yang terakhir sekali, masyarakat perlulah bersikap lebih terbuka dan berbincang dengan cara yang betul dalam melakukan apa-apa pekerjaan. Peranan yang seterusnya ialah peranan pelajar atau anak-anak. Yang pertama, generasi muda haruslah mengambil segala inisiatif untuk mengamalkan tanggungjawab sosial. Yang kedua, dengan menyertai aktiviti kesukarelawan dapat memupuk sikap empati dan saling membantu antara manusia dan haiwan serta alam sekitar dalam diri pelajar atau anak-anak. Yang ketiga, generasi muda berperanan dalam berkongsi pelbagai maklumat tentang tanggungjawab sosial di media sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana perkongsian daripada pihak belia sudah pasti akan menarik minat belia yang lain sekaligus akan menambah golongan yang mengamalkan tanggungjawab sosial. Dan terakhir sekali, generasi muda berperanan dalam mengajak rakan sebaya mereka melakukan aktiviti dan tanggungjawab sosial. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang peranan individu. Yang pertama, individu hendaklah menanamkan sifat simpati dan empati seperti sifat saling bantu-membantu dan hormat-menghormati. Seterusnya, individu mestilah bertanggungjawab dan saling menjaga masyarakat di sekeliling mereka mahupun di seluruh dunia. Yang ketiga, setiap individu hendaklah menjalankan amanah dengan menyumbangkan pendapat mereka masing-masing. Yang keempat, golongan individu wajib menjadi contoh kepada individu yang lain. Dan yang terakhir, setiap individu hendaklah mengambil bahagian dalam setiap aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan seperti menjadi sukarelawan untuk membantu mangsa banjir. Akhir sekali, kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan daripada tajuk yang telah kami pilih adalah pelbagai masalah sosial yang dihadapi di dalam negara Malaysia lantaran mengamalkan sifat kesepaduan sesama rakyat di mana masyarakat masih mengekalkan identiti kaum tersendiri. Untuk mencapai perpaduan dalam negara, penting untuk pelbagai pihak menjalankan peranan masing-masing dan berfungsi sebagai penggerak dalam membangunkan masyarakat dengan mengeratkan hubungan perkauman bagi mencapai perpaduan dan meningkatkan taraf kehidupan dalam sesebuah negara. Mengadakan rumah terbuka semasa musim perayaan boleh menjadi medium bagi menyampaikan mesej yang positif bagi mewujudkan suasana harmoni dan damai. Sehubungan itu, pihak kerajaan boleh mengadakan pelbagai kempen dan acara mengenai perayaan di negara Malaysia seperti pertandingan unduk ngadau di Sabah bagi memupuk sifat kerjasama yang baik dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, menggunakan platform media sosial untuk berkongsi tata cara perpaduan antara kaum kepada semua rakyat.
Lantaran itu, pemupukan nilai dan sikap tanggungjawab sosial perlu diberi perhatian agar matlamat dan konsep Malaysia Madani dapat dihayati bersama.